Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala semua, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa, bersamaan 16 hari bulan 5 2023. Pengajian kita sirah ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pukul 10 malam ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Syafiqah, Ibu Salamah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Hazizah, Ibu Anisah, Ibu Rafi'ah, Akhi Haziq, Hilmi, masya-Allah tabarakallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Tajuk kita pada malam ini adalah kitabnya dalam bahasa Arab ya, tapi tak apa saya terjemahkan. Tajuknya Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Fatihah, Kak Lisa, alhamdulillah. Kita dah belajar sebelum ni betapa orang kafir Quraisy mereka benar-benar ingin membunuh Nabi SAW. Maka mereka berjumpa dengan Abu Talib sampai berapa kali ibu ayah kita belajar sebelum ni? Sampai berapa kali orang Arab Quraisy secara rasminya bertemu dengan Abu Talib untuk minta Abu Talib serahkan Nabi SAW. Ingat tak sampai berapa kali itu? Sampai 3 kali. Secara rasminya sampai 3 kali jumpa dengan Abu Talib, minta supaya beliau memberikan Nabi SAW yang ketika itu baru lagi diangkat sebagai Rasul, diisytiharkan sebagai Rasul yang terakhir, tetapi baginda enggan untuk meninggalkan dakwah. Maka apa yang berlaku? Mulalah orang kafir Quraisy iza. Apa dia iza? Iza maksudnya menyiksa, penyiksaan. Iza maknanya penyiksaan ibu ayah ya. Iza penyiksaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi akhazat Quraisyun. Biasa kalau akhaza, kalau kita belajar bahasa Arab, akhaza ambil, tapi di sini akhaza memberi makna mula. Siapa yang ada buku ni boleh tulis terjemah dia. Siapa yang tak ada tak apa, tengok saja. Okey. Fahamkan jalan ceritanya. Akhazat Quraisyun, maka mulalah orang kafir Quraisy yu'zir Rasul. Yu'zi menyakiti. Mulalah kafir Quraisy, mulalah mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, nak tanya semualah pada malam ni, ada tak sesiapa antara kita yang boleh bayangkan, yang terdetik di hati, kalau kita ada pada zaman Nabi SAW ada depan mata, hidup depan kita, ada tak terdetik di hati kita sekarang ni untuk kita sakiti Nabi, sakitkan hati Nabi, sakiti jasad Nabi, letak tai najis di atas kepala Nabi? Ada terfikir tak kita sekarang ni? Terfikir tak? Tidak sekali-kali Ibu Sofiah, betul. Tak sekali-kali kita terfikir pun untuk menyakiti baginda Nabi SAW. Siapa dekat sini betul-betul sayang Nabi? Sangat-sangat sayang dan cinta pada Nabi? Siapa kat sini? Antara ibu-ibu siapa yang sekarang ni, antara semua manusia di seluruh alam, Nabi lah yang paling dia sayang. Saya yang paling saya sayang adalah Nabi SAW. Tak terkata cinta kita kepada Nabi SAW. Kita masing-masing
teringin sangat kalau kita dapat jumpa Nabi dalam mimpi, kan, mimpi jumpa Nabi kan. Tetapi orang Arab Quraisy, mereka hidup dengan Nabi berapa lama ibu? Daripada Nabi kecil. Dari usia baginda kecil lagi bersama dengan Arab Quraisy. Di awal Nabi kecil, di awal sampai umur 4 tahun baginda duduk di Taif. Duduk di Bani Sa'ad dekat dengan Taif sana. Ya, tapi kebanyakan masa Nabi dari kecil sampailah diangkat sebagai Rasul berada di Mekah. Berada di Mekah dan semua orang panggil Nabi Al-Amin. Tapi apabila baginda Nabi SAW mula ajak manusia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala, apa yang berlaku? Baginda adalah orang yang paling dibenci oleh orang Quraisy. Kenapa? Kerana baginda seolah-olah dianggap sebagai pemecah belah kepada orang Quraisy. Sedangkan baginda diutus untuk selamatkan ke untuk membinasakan orang Quraisy itu. Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul untuk menyelamatkan seluruh manusia, khususnya orang Arab Quraisy. Tetapi mereka tidak faham. Maka lalu mereka pun mulalah menyakiti Nabi SAW. Watastahzi'u bihi, dan Quraisy memperlekehkan Nabi, SAW. Ya, orang Arab Quraisy memperlekehkan Nabi SAW. Khususan idza zahaba ila salah. Khususan secara khasnya idza apabila zahaba baginda pergi ila salah, pergi untuk solat. Di mana itu Ibu Ayah? Waalaikumsalam Kak Cikna, Masya Allah. Di mana mereka menyakiti Nabi tu? Nabi nak pergi sembahyang kat mana tu Ibu Ayah? Mana tu Ibu Ayah? Nabi nak pergi sembahyang kat mana? Di permulaan Islam, ketika itu Sayyidina Umar pun belum masuk Islam, Sayyidina Hamzah pun belum masuk Islam. Siapa yang sembahyang di depan Kaabah? Nabi SAW saja yang sembahyang di depan Kaabah. Kerana baginda seorang yang kuat sebenarnya. Walaupun lembut tetapi baginda sangat kuat. Baginda sahaja yang mampu menghadapi segala ancaman dan segala mihnah yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Jadi Ibu Ayah, ketika itu orang Islam dah ada belum? Ketika mana di awal Islam, dah ada ke belum orang Islam? Sudah ada dah, para sahabat dah ada. Cuma majoritinya yang lemah-lemah, yang miskin, yang fakir, hamba, kan? Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika mana baginda nak pergi sembahyang di depan Kaabah, baginda diperlekeh, diejek-ejek. Ba'da an ra'atis timrarahu fi da'wati. Setelah mana orang kafir Quraisy mereka tak puas hati kerana melihat mereka melihat istimrarahu, berterusannya baginda SAW fi da'wah, dalam buat dakwah. Istimrar tu berterusan Nabi buat dakwah. Sedangkan orang kafir Quraisy ada tak ugut bunuh Ibu Ayah? Ada tak orang kafir Quraisy ugut bunuh Nabi? Ada kan, kita dah belajar minggu lepas kan, mereka ugut nak bunuh Nabi. Wahai Abu Talib, kau bagi anak saudara kau kat kami nak bunuh. Kami gantikan dengan orang lain. Bagi pada engkau untuk jadi anak saudara engkau. Macam tu sekali ugutan mereka pada Nabi SAW. Tapi sikit pun Nabi tak takut, Nabi teruskan dakwah Nabi SAW. Wa difa'i ammihi anhu, dan keberterusannya pembelaan, difa' ni pembelaan, ammihi, ammi tu pak saudara, ammi tu pak saudara, hi baginda, ammi pak saudara, hi baginda, anhu terhadap baginda. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah, poin pertama, Nabi sentiasa berterusan dakwah. Yang kedua, ada yang membela Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Maka orang kafir Quraisy tak puas hati. Orang kafir Quraisy tak puas hati yang Nabi berterusan dakwah, tak takut dengan ancaman mereka, dan Abi Talib berterusan membela Nabi SAW.
Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, golongan orang kafir Quraisy yang selalu menyakiti Nabi SAW dipanggil sebagai golongan mustahziun. Mustahziun maksudnya yang selalu memperlekehkan baginda. Sentiasa memperlekehkan baginda. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, siapakah, soalan saya, siapakah antara kafir Quraisy yang paling hebat, yang paling dahsyat memperlekehkan Nabi? Siapa dia? Yang pertama sekali tu, yang paling jahat lah. Siapa yang paling jahat daripada kafir Quraisy yang memperlekehkan Nabi? Kita semua tahu siapa tu. Boleh tulis. Semua orang, lebih tepat, Acik Siti Aminah lebih tepat Abu Jahal dulu. Abu Jahal paling jahat, Abu Jahal lah. Abu Lahab ni macam nombor 2 lah. Abu Jahal ni paling jahat, Abu Jahal. Gelaran dia Abu Jah ya, cerita tu munafik. Abu Jah nama dia. Ya, Abu Jahal. Abu Jahal ni yang paling jahat. Jahat dia macam mana? Kita tengok macam mana cerita jahat dia. Tengok poin nombor 2 dulu. Poin nombor 2, wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabiluhum bil hilmi. Walaupun mereka buat jahat pada Nabi, seksa Nabi dan para sahabat, seksa jasad, seksa perasaan Nabi, adakah Nabi lawan balik ibu ayah? Nabi lawan balik ke? Adakah Nabi memberontak balik ke? Nabi tak berontak balik. Yuqabilu, Nabi berhadapan dengan mereka bil hilmi. Bil hilmi. Ibu ayah, hilmi ini, biasa tak dengar perkataan sabar? Mestilah kita tahu sabar tu apa kan? Bahasa Melayu pun sabar. Sabar itu, nak tanya ibu ayah, sabar ni, kalau jumpa orang yang penyabar, kita rasa apa? Jumpa orang yang penyabar, kita rasa seronok tak jumpa orang yang penyabar? Penyabarnya dia ni. Tapi ada tak jumpa satu orang yang sabar dia luar biasa, sabar dia? Sabar dia luar biasa. Tak, kalau kita pun macam ada, kita kata aku ni ada had lagi sabar aku ni. Tapi orang ni luar biasa sabar dia. Orang buat macam mana pun dia sabar dia tu macam orang biasa tak mampu nak sabar macam tu. Jadi sifat sabar yang luar biasa dipanggil hilmi. Dipanggil hilmi, hilmi sabar yang luar biasa. Bukan sabar biasa. Faham tak ni ibu ya? Faham tak? Hilmi ataupun hilm ini sabar yang 2 kali ganda lebih daripada sabar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Faham ya? Biasa tak jumpa orang nama Halim. Setakat yang saya jumpa, kebanyakan orang nama Halim, Abdul Halim ke ataupun nama Halimah ke, memang sangat penyabar. Betul tak? Siapa ada orang nama Halim yang dia kenal ataupun Halimah memang penyabar? Ada tak? Ke kasar orangnya? Biasanya nama Halim, nama Halimah ni orangnya lembut. Ibu Rafiah, abang Ibu Rafiah nama Halim, lembut tak? Lembut kan? Nama Halim yang saya jumpa biasanya lembut. Pasal orang doa dia Halim, yang lembut, yang sopan, yang santun macam tu. Masya-Allah ya, masya-Allah, tabarakallah. Jadi baginda mendepani, menghadapi segala cacian mereka. Ibu Acik Siti Aminah lembut tapi tegas, masya-Allah ya. Dengan sifat hilmi. Hilmi ni atas dari sabar. Wasabri, dan sabar. Wal lutfi. Apa dia lutfi? Lutfi maksudnya sopan santun, kan? Lutfi maksudnya sopan santun. Maksudnya dengan halus, dengan halus, dengan sopan yang tinggi macam tu. Wal afwi, dan sentiasa memaafkan. Baginda tak apalah orang buat apa pun pada baginda, baginda maafkan. Baginda tak balas balik. Macam itulah sifat baginda Nabi SAW. Ibu ayah. Poin nombor 3. Wa kana ashaddahum izaan. Ni dari poin tadi. Wa kana ashaddahum izaan.
Wakana dan adalah asyadda yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling teruk, yang paling jahat antara mereka izaan penyiksaan kepada Rasul kepada Rasulullah. Siapa dia? Abu Jahal. Yang paling jahat antara mereka adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Okey, cuba kita tengok dekat bawah tu dia tulis Min dhalika annahu ra'a ar-rasul marratan yusalli famana'ahu fa'aghlaza lahu ar-rasul al-qawla. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, kita tengok apa dia antara kisah Abu Jahal ni. Kisah Abu Jahal ni antara kisahnya. Okey. Pada satu hari ni saya baca dalam kitab ni lah, kitab kuning ni, saya tolong bacakan terjemah dia insya-Allah. Ni kitab ni Nurul Yaqin. Ni dia punya syarah dia. Ni syarah dia. Syarah dia yang saya kongsikan dengan ibu-ibu ni matan dia. Ni matan dia. Ni syarah dia dalam bahasa Arab lah. Saya bacakan syarah dia pada semua ya. Jangan risau saya terjemahkan. Qala yauman, pada satu hari Abu Jahal kata, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, an inna Muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum wa syatmi alihatikum. Wahai orang Quraisy, dia hasut orang Quraisy. Sungguhnya Muhammad ni, kamu semua nampak kan apa Muhammad buat, kata Abu Jahal. Dia dah aibkan agama kita semua ni. Dan dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Dan watasfihi ahlamikum. Dan kata Abu Jahal, dia hasut orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy, Muhammad ni dah memperbodohkan kita punya bijak pandai. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah. Berhala yang mereka sembah tu boleh buat apa-apa tak? Berhala yang mereka sembah boleh tak bagi manfaat, boleh tak bagi mudarat? Semua tahu tak boleh. Semua orang tahu berhala tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Lalat singgah pun tak boleh nak tepis. Kalau berhala tu dibuat daripada buah kurma, time mereka lapar, mereka makan berhala mereka sendiri. Makan Tuhan mereka sendiri. Jadi, pandai ke bodoh ibu ayah? Tanya lagi sekali. Pandai ke bodoh perbuatan tu? Tapi kita tidaklah menghina agama. Tidak, kita tak hina agama siapa-siapa. Tapi nak bagi tahu zaman Nabi tu, ketika Nabi depan mereka, dan Nabi kata, berhala yang kamu sembah ni tidak ada bagi manfaat, tak bagi mudarat. Mereka tak puas hati. Mereka kata, Nabi SAW memperbodohkan mereka punya bijak pandai. Sedangkan hakikatnya, kalau Nabi tak kata pun, tapi mereka terasa sendiri. Pasal apa? Siapa makan cili, dia rasa pedas. Apa lagi mereka tak puas hati? Abu Jahal hasut. Dan Muhammad ini telah mencela nenek moyang kamu. Jadi, jalan ceritanya Abu Jahal ni, dia nak hasut orang kafir Quraisy dan dia nak tunjukkan dia hebat. Maka dia kata pada kafir Quraisy, okey, sekarang ni kau tengok apa yang aku nak buat dengan Muhammad. Inni uahidullah la ajlisanna lahu ghadan bihajarin la utiqu hamlahu. Aku bersumpah dengan nama Allah. Kata tak beriman dengan Allah. Tapi kenapa bersumpah dengan nama Allah? Siapa tahu jawapan? Boleh unmute sekejap, kita kongsi. Siapa tahu jawapan? Kenapa dia bersumpah dengan nama Allah ni? Inni uahidullah, aku bersumpah dengan nama Allah. Saya nak tanya ibu ayah semua. Mereka, kafir Quraisy, yakin tak ada Allah? Kafir Quraisy yang percaya tak Allah Ta'ala tu ada? Percaya tak ibu ayah? Semua percaya Allah Ta'ala tu ada. Tapi masalahnya mereka juga percaya berhala pun boleh bagi manfaat mudarat, berhala pun Tuhan. Betul Akhi Haziq bagi tahu, mereka mensyirikkan Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah. Mereka sebut, aku bersumpahlah dengan nama Allah, kan? Tapi sebenarnya Allah pun dia kata Tuhan, berhala pun kata Tuhan. Jadi valid ke tak valid iman macam ni? Laku ke tak laku iman yang macam ni? Tak laku iman macam ni. Iman kalau nak laku, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah, kecuali hanya Allah. Tak ada Tuhan yang layak disembah kecuali nak sembah satu saja,
Allah Ta'ala sahaja. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi apa Abu Jahal hasut ni? Saya baca dalam kitab, kitab besar sikit ya. Dia kata la ajlisanna lahu ghadan bi hajarin. Besok masa Muhammad keluar dari rumah dia nak pergi sembahyang dekat depan Kaabah, aku nak letak satu batu besar. La utiqu hamlahu, atas Muhammad, yang mana dia tak mampu nak angkat batu tu. Abu Jahal dengan sombong kata pada semua yang ada kat depan dia, tengok ni Abu Jahal lah. Aku ni sebagai Abu Jahal, jangan panggil aku Abu Jahal lah kalau besok aku tak dajalkan Muhammad ni. Apa aku nak buat? Aku nak letak batu besar di atas dia. Fa iza sajada fi salatihi wa wadaqtu bihi ra'sahu. Okey. Besok masa dia tengah sujud, aku nak letak dekat kepala dia, aku nak letak batu besar yang dia tak mampu nak angkat. Okey. Kemudian dia action lah. Dia action macam-macam lah. Sombong. Falamma asbaha akhadha hajaran. Besoknya ketika pagi dia pun ambillah sebiji batu. Macam mana yang dia cakap tu lah. Batu yang mana? Batu yang dia rasa Nabi Muhammad tak mampu nak angkat batu tu dan halang daripada kena kat kepala baginda. Okey. Dia pun tunggu Nabi Muhammad lalu pagi tu nak pergi depan Kaabah. Wa qada alaihi salam kama kana yaghru ila salatihi. Maka pagi tu pun Nabi macam biasa, tiap-tiap pagi pergi depan Kaabah untuk tunaikan sembahyang. Cuma pada ketika itu perintah sembahyang belum wajib lagi. Tapi perbuatan sembahyang itu Nabi-Nabi memang buat. Nabi-Nabi para Rasul memang dah sembahyang dah. Cumanya ketika itu belum difardukan kepada umat Islam. Wa Quraisyun fi andiyatihim yantaziruna ma Abu Jahal. Orang Quraisy semua, orang Quraisy dekat rumah masing-masing, dia mau tengok dekat tempat masing-masing apa Abu Jahal nak buat. Ingat jalan ceritanya Abu Jahal cakap semalamnya, besok ketika mana Muhammad keluar nak semayang, aku nak letak batu besar atas kepala dia, dia tak mampu nak angkat. Maka bila tiba hari itu, Abu Jahal pun tunggu dengan batu besar. Nabi pun sampai, orang kafir Quraisy semuanya duk perhati apa Abu Jahal nak buat. Falamma sajada alaihi salam ihtamala Abu Jahal al-hajara. Tak kala Nabi sujud, Abu Jahal pun pegang batu besar tu. Wa aqbala nahwahu, dia pun bawa batu besar nak letak atas kepala Nabi. Hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaqi'an launuhu minal faza' wa rama hajarahu min yadihi. Dia dah sampai depan Nabi. Ketika mana sampai depan Nabi, tiba-tiba dia terperanjat ke belakang. Dia macam terlompat ke belakang dan dia campak batu tu. Dia nak pegang batu tu, nak letak atas kepala Nabi, dah hampir dah, tiba-tiba tercampak batu tu dan dia terkebelakang. Sebelum tu ibu-ibu yang sekarang nampak tak dua-dua? Gambar saya pun nampak, dengan teks nampak tak? Nampak tak muka saya? Ke nampak teks saja? Sebelum saya teruskan. Ke nampak teks saja ya? Nampak muka saja. Okey. Ada nampak muka saja, ada yang nampak teks sekali, tak apa ya? Okey, tak apa. Saya teruskan. Warama hajrahu min yadihi. Dia pun baling batu tu daripada tangan dia. Faqama ilaihi rijalun min Quraisyin faqalu ma laka ya Abul Hakam. Orang Quraisy yang dari tadi semua orang Quraisy, kafir Quraisy mengharapkan Abu Jahal lah untuk seksa Nabi. Mereka memang tunggu Abu Jahal seksa Nabi je, tapi mereka duduk dekat rumah masing-masing tengok apa Abu Jahal nak buat. Abu Jahal kan sombong. Jadi bila mana dia nampak Abu Jahal terkebelakang, berunduk ke belakang dan campak batu tu, mereka pun tanya, apa hal ni Abul Hakam? Abul Hakam tu gelaran asal dia, tetapi dipanggil Abu Jahal. Nabi gelarkan dia Abu Jahal. Abul Hakam bapa kepada hikmah, kebijaksanaan. Tapi oleh kerana dia tolak Islam, maka digelar Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Qala qultu ilaihi li'af'ala ma qultu lakum.
Abu Jahal jawab, aku tadi, aku dah bangun dah. Aku nak buat dah macam apa yang aku cakap pada kamu semua tu. Falamma danautu minhu ardhani fahlun minal ibil. Bila mana aku nak sampai saja, tiba-tiba muncul satu ekor unta yang besar. Aku nak letak saja batu tu atas kepala Muhammad, tiba-tiba tak semena-mena muncul seekor unta yang besar. Ha? Wallahi ma ra'aitu mislahu qattu. Yang mana unta besar tu demi Allah, dia kata demi Allah aku tak pernah tengok unta sebesar itu selama ini. Aku tak pernah nampak unta sebesar itu tiba-tiba muncul. Hamma bi ayyakulani. Unta tu memang nak makan aku. Kalau aku ke depan lagi selangkah, unta tu akan makan aku. Nak tanya ibu ayah semua. Seluruh orang Quraisy nampak tak unta tu? Orang Quraisy semua nampak tak unta tu? Orang kafir. Semua tak nampak. Abu Jahal aja nampak yang berlagak tu. Yang sombong tu tak sedar diri. Dia tu hamba Allah Ta'ala saja. Sombong tu dengan Nabi, ya Allah. Kan? Ya Allah, jahatnya. Ya? Lalu ketika mana nak buat macam tu, Allah Ta'ala zahirkan satu unta yang sangat besar, hampir-hampir nak makan Abu Jahal. Kalau dia selangkah lagi, memang dia kena makan. Falamma zukira zalika li Rasulillah, maka tak kala diceritakan, maksudnya ada yang menceritakan kisah tu pada Rasulullah. Masa tu Nabi tengah sujud, mana Nabi? Mungkin Nabi tak perasan. Nabi tengah sujud. Maka dikisahkan, diceritakan kepada Nabi SAW. Qala dzalaka Jibril. Baginda kata, pada orang yang menceritakan peristiwa itu, itulah dia Jibril alaihi salam. Jadi boleh tak malaikat Jibril menyerupai makhluk Allah Ta'ala yang lain? Boleh tak? Boleh tak malaikat Jibril menyerupai makhluk Allah Ta'ala yang lain? Jawapannya boleh, asalkan bukan makhluk yang hina. Bukan makhluk yang hina. Okey. Walau dana li akhdhihi wa kana. Okey. Walau dana li akhdhi, walaupun si Abu Jahal dekat nak ambil Nabi, nak tangkap Nabi, Jibril alaihissalam datang dalam bentuk unta yang sangat besar yang hampir-hampir makan Abu Jahal. Okay. Jadi wakana Abu Jahlin kasiran ma yanhar Rasulah an salatihi fil bait. Abu Jahal selalu sahaja suka menghalang Nabi untuk sembahyang di Baitullah. Macam-macam kisah lah, ada beberapa kisah yang lain. Cuma satu kisah ini saja, nampak tak ibu ya? Satu kisah ini saja saya ceritakan. Nampak tak kejahatan Abu Jahal? Nampak tak semua kejahatan Abu Jahal? Dia bapa kepada segala kejahatan. Bapa yang sekali yang jahat. Okey. Jelas ya? Kita kongsikan pula gambar yang lain. Kita kongsikan pula gambar yang lain. Kejap. Okay. Sikit lagi ya. Kejap ya. Kejap. Okey. Kejap ya. Saya tutup presentation yang ini. Saya buka yang lain. Sikit, boleh tak? Ambil masa sikit lagi boleh kan? Yang nak ambil dah sikit lagi boleh tak? Boleh lah ya malam ni. Boleh lah insyaAllah ya. Sikit lagi. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang paling banyak menyakiti Nabi tadi Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab ya. Kemudian yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'aid. Sikit kisah pasal Uqbah bin Abi Mu'aid ni boy. Uqbah ni dia memang jahat lah. Uqbah bin Abi Mu'aid. Apa yang dia nak buat ni? Okey.
Jom. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, Abdullah bin Mas'ud daripada riwayat Imam Bukhari, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Dia kata kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ya. Wa huwa yusalli, Nabi tengah sembahyang. Faqala Abu Jahal, Nabi tengah sembahyang, masa tu dah ramai sikitlah masuk Islam ya. Nabi tengah sembahyang, tiba-tiba Abu Jahal kata, ala rajulun yaqumu ila farsi jazur bani fulan fayulqiyahu ala Muhammad wa huwa sajid. Ni jahatnya Abu Jahal. Jahatnya Abu Jahal ni, dia kata, boleh tak siapa yang nak, ada tak seorang anak jantan yang nak ambil tai-tai najis daripada lembu, daripada unta milik Bani Fulan, lalu ketika Muhammad sujud, dia letak najis tu atas kepala Muhammad. Abu Jahal punya jahat ibu ayah. Nabi tengah sujud, dia cabar, ada tak siapa anak jantan pergi ambil tai lembu, tai unta, najis unta, najis lembu, ambil masa Muhammad sujud, letak atas kepala dia. Wal'ayazubillah. Jahat tak ibu ayah? Boleh bayangkan tak Nabi SAW, Masya Allah, diletakkan najis atas kepala Nabi SAW. Siapa yang bangun? Ni nak orang ni, Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni. Faqama Uqbah bin Abi Mu'ayyid bin Abi Amr bin Umayyah bin Abd Syams wa ja'a bidzalika. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni datang, dia bawa sekali dengan najis-najis tadi. Fa alqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia letakkan najis-najis itu di atas kepala Nabi SAW. Nabi sedang sujud. Falam yaqdir ahadun minal muslimin alladzina kanu bil masjid ala ilqaihi anhu li dha'fihim an muqawamati aduwihim. Ketika itu ibu ayah, ketika itu orang Islam majoritinya lemah lagi. Maka seorang pun tak mampu nak lawan balik. Pasal apa? Kalau lawan balik kena siksa. Ibu ayah, faham tak ibu ayah? Seorang pun tak mampu nak lawan balik. Nabi tengah sujud. Pada sahabat sampai hati ke ibu ayah? Tengok ibu ayah. Pada sahabat sampai hati ke? Semua sahabat tak sampai hati. Tapi tak boleh buat apa. Ketika itu orang Islam ditindas. Lemah. Ditindas. Walam yazal alaihi salam sajidan hatta ja'at Fatimah bintuhu fa akhadhat al-qadra wa ramadhu. Maka ibu ayah Nabi SAW tengah sujud dan najis itu masih kekal atas kepala Nabi dan Nabi tengah sujud, sampailah datang Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Sampailah Fatimah pun buang najis-najis daripada kepala Nabi SAW. Kemudian bila baginda bangun, bangkit daripada sembahyang, habis sembahyang, baginda bangkit habis sembahyang, baginda doakan semua yang buat itu akan dapat balasan. Baginda doakan semua yang buat perbuatan tu, yang terlibat, akan dapat balasan. Tu Haji, perut unta lebih tepat. Perut unta tu lebih tepat lah. Tadi saya nak mudahkan kata najis, tapi lebih perut unta pun, itu pun dah jadi macam najis lah. Tapi taklah nak kata tu, tapi itu pun kira najis juga dah tu. Maksudnya kotoran-kotoran lah, kotoran-kotoran. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi doakan kehancuran. Nabi doakan ibu ayah, Nabi doakan kehancuran pada mereka. Maka mereka semua yang terlibat telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala dalam perang Badar. Jelas ya? Yang antara yang besar juga, nama besar yang menyakitkan hati Nabi, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada kisah-kisah dia lah. Wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in ba'dal hijrah. Wa qad intaqamallah, Allah Ta'ala telah membalas min jami'il mustahzi'in, semua orang-orang ini golongan mustahzi'in. Macam saya kata, golongan mustahzi'in adalah golongan orang-orang yang memperlekehkan Nabi SAW. Ketuanya Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Al-Walid bin Al-Mughirah dan seterusnya, ramai lagi. Faminhum man qutila wa minhum man ahlakathu al-amrad.
Antara mereka yang menyakiti Nabi tadi, golongan-golongan tadi, ada yang dibunuh dalam perang Badar. Dan antara mereka juga ada yang dibinasakan dengan amrad. Amrad ni maksudnya kesakitan-kesakitan. Mereka mati kerana sakit. Jelas ibu ayah semua ya? Itulah dia. Untuk malam ni, Masya Allah. Terima kasih banyak Haji Haidir. Lebih tepat perut unta. Najis juga tapi najis perut unta yang kotor busuk tu. Ibu ayah, jadi sekarang ni macam mana ibu ayah? Makin sayang tak pada Nabi semua? Semua makin sayang tak pada Nabi? Tujuan kita belajar, bukan tujuan kita belajar semata-mata nak tahu sirah. Tapi tujuan kita belajar supaya bertambah sayang kita pada Nabi SAW yang telah berkorban. Korbankan sungguh-sungguh. Korbankan segalanya untuk kita. Dan syukur sangat kita dapat selawat atas Nabi SAW. Maka ibu ayah, tanda kita sayang Nabi apa kita nak buat? Banyakkan selawat. Boleh ya? Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Lepas tu tak kira lah sambil masak, bawa kereta, buat apa saja selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Macam tu. InsyaAllah akhir Haziq mudah-mudahan bertambah mahabbah kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah ya. Setakat itu saja untuk malam ni boleh. Setakat itu saja untuk malam ni insyaAllah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.